Perkataan fitnah dalam Quran tu dia kata itu adalah syirik. Jadi kali ini kita akan tengok ada syirik-syirik itu sebenarnya bukanlah membawa maksud kita mengeluarkan dia daripada Islam. Okay, turun lagi. Ni baru kelima ni. Okay, stop. Okay. Naik atas sikit. Atas sikit lagi. Atas sikit lagi. Okay, ni yang minggu lepas kan? Cuba naik atas sikit. Nak tengok dia punya kaitan. Okay, tak apa. Ni cerita tentang kita kena berhati-hati dengan fitnah kan. Apa dia punya subtopik dia tu? Atas tu? Boleh? Naik atas sikit lagi. Okay. Betul topik ni kan. Kita dah touch topik ni. Ni ingkar ba'd syariah kufur. Rasa macam dah kan? Rasa macam dah itulah. Tapi kesimpulan pada sebelum tu kita cerita tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad kan, yang dia kata menolak daripada taat kepada Nabi itu termasuk daripada fitnah. Dan fitnah dekat situ dikata syirik kan. Dia merujuk pada ayat Quran yang mengatakan itu adalah fitnah. Yang mereka tu yukhalifu. Mereka berkhilaf ataupun menyalahi apa yang dia telah pun diperintahkan oleh Nabi SAW dalam urusan mereka, itu adalah fitnah. Dan bila ditafsirkan oleh Imam Ahmad, itu adalah syirik. Jadi dekat sini pula Syekh nak ceritakan walaupun Imam Ahmad kata benda tu syirik, tapi bukan semuanya, bukan semua syirik tu dia kita nak judge dia terus kufur. Jadi nak betulkan lagi kita punya pandangan supaya kita tidak membentuk pemikiran takfiri ataupun judge orang. Cuma kita nak ada jelas je pemerhatian dan pemikiran jelas, tapi bukan untuk terus membuat penghukuman kepada orang-orang. So kat sini topik yang kita akan bincang, dia kata apa? Ba'da ingkar ba'da syariah kufur kan, iaitu mengingkari sebahagian daripada syariah pun telah pun kufur, dengan syarat jika dia mengingkari kethabitan ni apa authenticity tu. Contohnya dia mengingkari syariat-syariat yang bersumber daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis mutawatir. Maknanya dia kata tak betul ni tak relevan tu ialah kira dia masuk kufur kan, sebab dia ingkar sebahagian daripada syariat yang telah pun disepakati lah. Tapi kalau dia tak ingkar tapi dia tak buat, tu kira apa? Fasik. Dia beza tau, dia ingkar dengan tak buat. Kalau dia tak buat tapi dia tak ingkar, contohnya dia tak puasa kan, tapi dia beriman puasa tu wajib dengan dalilnya, dengan Al-Quran, hadis, cuma dia tak buat sebab dia ni fasik ataupun dia malas nak buat lah. Jadi cerita lain. Yang ni dia katalah ingkar menafikan lah. So kalaulah seorang itu menafikan ingkar ba'd syariah pun sudah dikira kufur. Dan dalam apa yang kita bincang ni dia bawakan beberapa keadaan mereka-mereka yang mengingkari apa yang telah pun datangkan dalam Islam ini daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kata kat sini antaranya ialah penyelesaian kesesatan kufur pure yang mencampakkan pelakunya keluar dari Islam. Ini berlaku bila seorang yang telah benar-benar tahu tentang mana-mana hukum akidah atau syariat dan dia tahu pula adanya ayat Al-Quran atau hadis yang mutawatir mengenai hukum tersebut, tetapi kemudiannya mendakwai dia tidak yakin dengan kesesuaian hukum-hukum itu untuk didirikan, atau juga menyifatkan sebagai hukum yang sudah tidak sesuai dengan maslahah dan tidak relevan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Ini tak betul lagi. Tidak boleh kita menafikan benda yang telah pun sawabik, benda yang telah pun tetap, benda yang telah pun dibawa Nabi itu yang jelas. Dia punya kewujudan dia tu jelas, tidak diragui. Tidak boleh dikata tiba-tiba masuk sampai tahun 2020, katalah masuk tahun 2021 dia kata tak boleh kot sebab tahun ni tak sesuai lah untuk kita puasa.
Macam cerita kita dah share last week tu, cerita tentang Habib siapa? Bourguiba. Ada ke orang cari cerita tu? Presiden Tunisia tu. Tak ada. Kisah bagaimana Habib Bourguiba ni, tak ingat. Dia carilah, malah cerita balik. Okay, boleh turun lagi. Ha. Yang dia minta ulama di Tunisia tu memfatwakan puasa tidak wajib pada bulan Ramadan, puasa pada bulan lain. Lepas tu dia buat conference TV, masuk TV, ahli kabinet dia makan tengah hari pada bulan puasa. Itu kira kufur lah tu. Sebab benda tu adalah benda yang puasa kan, ingkar. Okey, itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai beriman dengan sebahagian kitab dan tidak beriman dengan sebahagian yang lain. Boleh turun sikit lagi, Ammar? Sebenarnya kalau kita tengok ayat Quran, sangat banyak peringatan-peringatan, teguran dan amaran Allah SWT yang mengecam orang-orang yang mengambil sebagai sebahagian kan. Last week abang cerita kan, apa keburukan bila kita ni ambil sebahagian, lebih baik tidak ambil langsung daripada ambil sebahagian-sebahagian kan. Sebab kalau orang tu tidak ambil langsung, kita jelas dia ni adalah orang yang kufur. Tapi kalau di Islam dia diambil sebahagian, dia boleh memberikan gambaran Islam yang tidak tepat pada orang lain. Kita cerita last week kan. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq ni sangat tegas nak pastikan semua komponen Islam tu ada. Sampai dia berkata, ayang qusuddin wa ana haid. Kalau pada ketika zaman Abu Bakar ni, orang tak nak bayar zakat, orang mengingkari zakat, katalah khalifah membiarkan benda tu, mesti dia akan terbentuk dalam pemikiran anak-anak yang akan datang, baru lahir, bapak tak bayar zakat tapi khalifah tak ambil tindakan. Okey je kot. Hari ni ramai je orang tak bayar zakat kan. Apa tindakan yang diambil? Tak ada. So sebenarnya bila Islam tu bahagian Islam diingkari, sedikit demi sedikit dia membuka minda kepada generasi baru ni, oh ni bukan bagi Islam ni tak ada ni. So Islam yang komplit tu sedikit demi sedikit dia luruh kan bahagian-bahagian dia kan. Macam yang kita ceritalah. Contohnya kan, kita faham berkapur ni tak betul lah, zina ke apalah. Tapi majoriti masyarakat rasa benda tu adalah satu yang biasa. Sampai tahap makcik-makcik akan tanya, tak ada girlfriend ke? Maksudnya dalam pemikiran makcik-pakcik ni, ada girlfriend adalah benda yang perlu kan. Sampai dia pelik, kenapa tak ada macam tu. Padahal dia bukan bahagian daripada Islam. Tapi dia telah pun dimasukkan. Sebab tengok TV orang ada girlfriend. Tengok tu, faham amalan kita ni dia memberi signal approval. Itu kalau kita orang awam. Tapi kalau para khalifah sendiri tidak protect Islam tu, sangatlah dia bahaya, dia boleh membentuk tasawur yang salah lah pada pemikiran seseorang. Mungkin sebab itu kan Nabi SAW, bila Nabi solat tarawih tu, Nabi tak solat berjemaah straight kan. Hari ketiga tu Nabi solat sendiri. Sebab kalau Nabi solat berjemaah je akan bentuk tasawur, solat tarawih lah wajib. Masya Allah. Jadi ini adalah apa yang dikupaslah oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah. Dia bawakan balik ayat-ayat Quran nak menceritakan kalau mengingkar sebahagian pun dah kira kufuran. Ini juga actually kesimpulan kepada surah Al-Kafirun yang kita bincang sebelum ni. Yang mana Allah SWT menegur Nabi supaya tidak terima offer mereka kan. Mereka nak offer tahun ni kita sembah agama kau lah Muhammad, tahun depan sembah agama aku. Win-win situation kan. Tapi tidak, Nabi tolak dengan last kali Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. It's either you ambil 100% atau Assalamualaikum. Okey, boleh turun lagi. Itulah ingkar sebahagian daripada syariat. Sekarang kita nak bincang apa sebenarnya supaya boleh relate kan. Kita masih dalam topik menolak al-hawa. Kita nak tengok kan, kalau ambil sedikit-sedikit pun tak kira betul. Dan kita sebenarnya tengok benda ni, perbincangan ni, lepas ni kita akan tengok realiti masyarakat sangat teruk kan. Ramai lagi orang ataupun syariat-syariat Allah itu belum lagi diambil secara keseluruhan. Dan itu sebenarnya satu bentuk kekufuran. Cuma kita bukanlah ada baca untuk judge again, bukan judge, tapi nak buka mata kita. Umat masih lagi teruk. Ada lagi melazimi zina kan. Semalam ada Akhi Syawal lah, dia share, entah dia baca kat mana kan. Ramai ada buat confession, suami tak solat, suami minum arak. Ini adalah benda yang berlaku kan. Mungkin kita tak rasa sebab family kita baik contohnya kan. Kita belajar dekat USIM, insya-Allah, cakap Arab lagi.
Bajet KJMI bagus sebab sudut-sudut scholarship ni bagus. Tapi kalau kita pergi ke sekolah-sekolah yang mungkin tak cukup famous kan, sekolah-sekolah yang terkebelakang, ada orang isap game, isap gam, cakap Melayu je bah. Ada orang apa, minum arak kan, ada orang mungkin berzina. Masya Allah kan, macam-macam ada kan isu-isu tu. Sekolah Kasas bagus. Pergilah sekolah KKL Tak ada yang abang saya ni tu. Abang ha? form 2 saya sekolah harian tu. Oh, okey. Sebelum tu lah. Memang dengar lah semacam. Hmm. Kena Jadi jaga diri lah. orang minum arak tu teruk sebenarnya kan. Sebab najis. Tapi kita tu lah sebab kita tak berada di situasi tu. Sebab tu pentingnya kalau kita dengar pengisian Ustaz Dr. Salam itu kan, dia kata kalau anak-anak Islam tidak mengenal jahiliah, kata-kata Omar kan, bila anak-anak Islam tidak mengenal jahiliah, ikatan Islam tu akan terburai satu demi satu. So sebenarnya penting juga kita pergi tengok masalah umat kan, supaya kita tahu ini salah, ini betul. Kita aware dengan situasi masyarakat. Yang orang ni minum arak mungkin, zina mungkin. Ada dulu kan ada pelajar-pelajar A-level lah, waktu abang buat halakuh di UAE, ada student A-level. Ada few mereka ni adalah lepasan MCKK kan. Yang lepas MCKK dia dapat scholarship buat A-level dan di college IIS lah, International Islamic School. Dia orang cerita lah, bila kita cerita tadi biasa dengan dia nampak lah problem tu. Sebab contohnya di MCKK dia cerita lah ni kan. Selalunya senior-senior yang dah lepasan puluhan tahun MCKK tu once a year akan balik ke MCKK macam program reunion kan, reunion senior-senior lah, ikut batch. Jadi dia orang yang form 4, form 5 ni kerjanya apa? Kena preparekan asrama untuk dia orang reunion dan kemaskan asrama tu kan. Jadi dia orang cerita lah waktu dia orang kemaskan asrama bila datangnya senior dan tidur kan, ada dia orang punya function lah. The next day dia orang balik. So dia orang ni student akan tolong kemas balik. Akan jumpa botol arak. Anak Ibrahim tu okey lah kan. Nak katanya yang datang KK tu of course orang Melayu, nama pun Malay College Kuala Kangsar. Tapi lepas dia orang kemas bilik-bilik dom-dom yang ditiduri, yang diinapi tu, jumpa botol arak kan. Jadi tak, itulah satu keadaan yang teruk lah kan. Mungkin pada minda form 4, form 5 tu pun terbentuk dah. Macam boleh kita minum arak lepas kita besar nanti kan. Kerana kesilapan yang dibuat oleh orang sebelum ini. Okay, so sekarang ceritanya itulah syariat-syariat yang tidak dibuat lah. Cuma mungkin dalam konteks mereka tu mereka tak ingkar kan, tapi mereka melanggar apa yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, insya-Allah. So kita bincang ni ada keadaan orang mengingkari syariat. So nak ceritanya itu keadaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kenapa semua ni berlaku? Kerana mengambil sumber-sumber ataupun menuruti al-hawa. Boleh turun lagi Yama? Kita terus lagi, laju sikit. Okay, turun lagi sampailah satu topik yang baru kan. Ini semua adalah ayat Quran yang mencela dan memberi amaran keras pada mereka yang ambil separuh-separuh kan. Lagi boleh turun lagi sampailah satu topik baru. Dia ada satu topik tu al-kufru duna kufru kok. Ni. Okey, jap. Okey. Tadi semua cerita tentang ingkar sebahagian tu dicerita sebagai kufur, tidak ada khilaf lah dalam kalangan para ulama kan. Tetapi masuk satu topik baru ni, Syekh nak bagi cerita satu ni lah. Review ataupun peringatan lah, supaya bila kita baca satu topik sebelum ni, kita tidak terus membuat judgement. Nampak je orang minum arak, kufur. Tak, bukan macam tu kan. Tapi kita kena ada pemikiran, kalau orang tu ingkar syariat itu yang mutawatir, yang confirm dia punya pensyariatan tu, itu dia kufur kalau diingkar. Tapi peringatan kat kita untuk satu topik baru ni, la kufuru musliman bighairi burhan. Kita tidak akan mengkafirkan seseorang muslim tanpa bukti. Ini peringatan supaya kita tak jadi orang yang judgement. Tapi kita kena ada pemikiran tu. Ini tak betul. Cuma kita bukan judge dia kan. Cuma kita nampak realiti, okey ni banyak lagi orang yang tidak beriman dengan syariat. Ini banyaklah keadaan-keadaan yang gelap kan. Supaya para da'i tu nampak masalah lah, barulah dia boleh bergerak bermutalak kan. So dekat satu topik ini nak cerita tentang kita tidak akan mengkafirkan musliman bighairi tanpa adanya burhan, itu bukti yang jelas. Kemudian ada pula penyelewengan yang lebih ringan dan kecil daripada itu,
Itu tu mula sebelum ini kan. Kalau sebelum ini bincang tentang ingkar ba'd syariah, kali ini kita akan tengok penyelewengan yang lebih ringan dan kecil yang tidak sampai ke tahap kufur. Seperti mana kata-kata Ibn Taymiyah, ramai ahli salaf telah berkata, kufru duna kufru. Ini tak betul lah, kalau tengok bahasa Melayu dia tu dia ada typo kan. Sebab dia dekat tu. Sepatutnya kufru duna kufru. Qala Ibn Taymiyah, qala ghairu wahid min as-salaf, kufru duna kufru. Iaitu ada satu kufur yang tidak sampai kepada kekufuran, satu nifak yang tidak sampai kepada munafik, dan satu syirik tidak sampai kepada syirik. Nak katanya kan, kadang-kadang ada keadaan orang tu buat benda yang kita belajar tadi, tolak syariat, kufur. Tapi sebenarnya ada je kadang-kadang kufur yang tak kufur pun. Dia buat benda kufur tapi tidak sampai kepada kekufuran. Ini kaedah lah kot yang dibuat oleh para ulama kan. Pelbagai peringkat, sebab apa? Sebab ada pelbagai peringkat maksiat. Ada dosa-dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Dan ada juga dosa-dosa yang terletak antara keduanya. Ia dilakukan oleh seorang Muslim kadang-kadang kerana terikut syahwat, atau ketika lemah kekuatan dirinya, atau terlupa harga diri, dia tidak langsung berfikir untuk menentang atau mengingkari syariat tersebut. Ini nak cerita bahawa ada orang yang terjerumus, termasuk daripada keadaan-keadaan yang kita sebut tadi kan, yang tak puasa ke, minum arak ke, tapi mereka bukan ingkar kat sini kan. Dia tidak langsung terfikir untuk menentang atau mengingkari syariat tersebut. Tapi so bila dia tak ingkar dan tak menentang, kita kata orang ingkar baru masuk ke kategori kufur kan. Yang ni bukanlah, inilah kufur duna kufur, tidak membawa kepada kekufuran, sebab dia tidak buat benda tu kerana lemah, kuatnya syahwat, lemahnya iman, ataupun kuatnya mengikut al-hawa. Mereka mungkin juga dia melakukannya kerana kejahilannya terhadap hukum-hukum syarak. Dia langsung tidak berusaha untuk bertanya orang yang tahu, walaupun usaha tersebut bukanlah berat sangat pun. Okay, inilah keadaan yang mungkin berlaku juga dalam kalangan masyarakat kan. Sukarlah kita nak, kalau kita nak bersangka baik, kita ingat, kita boleh ambil lah poin ni kan. Oh, dia tak tahu kot hukum dia apa. Walaupun sukar nak kata orang tak tahu hukum kewajipan sekian-sekian kan, sebab kita punya Islamic education sangat complete. Dah cerita dah ini halal, ini harus, ini nyanyak sebagainya kan. Tapi kita katalah mereka tak tahu kan, ataupun mereka ni lemahlah kekuatan diri tu. So dia kata kat sini, asas kita dalam hal ini adalah kata-kata Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bermaksud, ni merujuk pada Imam Bukhari hadis kan. Maksiat adalah perkara jahiliah, tetapi pelaku maksiat tidak sampai menjadi kafir dengan melakukannya kecualilah bila berlaku syirik. Ini semua berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innaka umrun fika jahiliyah. Ini rumusan daripada Imam Bukhari. Dia kata ada je orang-orang tu yang buat jahiliyah tapi dia bukanlah termasuk dalam kalangan orang yang kufur kan. Sebab jahiliyah tu bukan Islam. Betul, tapi mungkin elemen tu je dia bukan Islam. Dia adalah still Islam. Sebab dia mengambil kesimpulan daripada kata-kata Nabi kepada siapa ni? Abu Dhar kan. Baguslah kita bincang benda ni sebab boleh relate dengan apa yang dikongsi oleh Dr. Kamal Salam hari tu. Ini ceritakan pergaduhan di antara Abu Dhar dan Bilal bin Rabah. Yang kita dah share itu kan. Bila diorang berdua ni sedang berbincang, berkonflik, sampailah tahap Abu Dhar ni dia melepaskan kemarahan, dia kata, ya benar sauda, kau anak orang hitam, macam itulah lebih kurang. Sampailah Bilal sangat terasa kata-kata Abu Dhar itu. Bilal ni orang hitam pun. Pergi report dekat Nabi. Nabi datang jumpa Abu Dhar. Nabi kata dekat Abu Dhar, ya Abu Dhar, innaka umrun fika jahiliyah. Engkau ni seorang yang ada pada kau jahiliyah. Adakah bila Nabi kata dekat Abu Dhar, engkau ni jahiliyah, dia mengeluarkan Abu Dhar dari Islam? Tidak. Tetapi dia kata dalam Abu Dhar tu ada lagi sisa-sisa jahiliyah kan. Which sahabat sehebat Abu Dhar, orang-orang yang antara terawal masuk Islam, peristiwa ni berlaku di Madinah kan. After lebih 15 tahun ikut Islam, ikut tarbiyah, baca Quran sebagainya, masih lagi ada sisa-sisa jahiliyah. So ceritanya, bukan normal, possible je lah kan dalam masyarakat pun ada kekotoran ini, sisa-sisa jahiliyah, tetapi perlulah dibaiki oleh kita semua lah kan, insyaAllah kan. So bila kata ada jahiliyah, kita bukanlah mengatakan dia tak Islam, tapi nak katanya ada lagi elemen-elemen jahiliyah pada dia kan. Inilah nak cerita juga kat sini kan, bila baca tafsir nanti, Fizilah contohnya, Syed Qutb banyak menggunakan ungkapan jahiliyah. Dia akan merujuk ini negara jahiliyah, umat jahiliyah, orang jahiliyah. Ada orang kata ungkapan Syed Qutb itu mengeluarkan orang dari Islam. Faham Ada orang yang tak setuju dengan Syed Qutb saja, dia cari point kan. Dia kata Syed Qutb telah mengeluarkan umat daripada Islam dengan mengatakan umat jahiliyah. Tidak. Syed Qutb sebenarnya nak kata umat tu jahiliyah sebab ada sisa jahiliyah tu. Seperti mana kata-kata Nabi kepada Abu Dhar. Kan?
kita sebab jahiliah yang kita faham ni bukan jahiliah bodoh tau kan. Kita dulu faham jahiliah ni bodoh kan, tak tahu. Tak, jahiliah ni lah dia lah bukan Islam, dia jahiliah. Sebab tu hadis Nabi kata kan, apa? An-nasu ma'ad-din khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu kan. Manusia itu seperti logam. Terpilihnya dia, baiknya dia ketika di Islam, baik juga dia ketika dia dalam keadaan jahiliyah sekiranya ia faham. Maksudnya waktu di Islam, Islam lah. Kalau dia waktu dia bukan Islam, maka dia automatically berada dalam keadaan jahiliyah kan. Walaupun dia mungkin bijak je. Dekat Islam pun dia bijak, dekat jahiliyah pun dia bijak. So jahiliyah kat sini bukanlah merujuk pada intellectuality. Okey. So kata Al-Bukhari kat sini, maksiat adalah perkara jahiliyah, tapi pelaku maksiat tidak menjadi kafir. Okay. Kamu dapat lihat bahawa kesimpulan yang dibawa oleh Imam Bukhari dari hadis Nabi ini adalah sangat benar. Label ini ditujukan kepada Abu Zar tatkala beliau mengejek Bilal dan ibunya yang berkulit hitam. Sedangkan beliau memang seorang sahabat yang hebat. Masya-Allah. Abu Zar tu seorang hebat. Sangat hebatnya Abu Zar ni, kita kena bacalah cerita dia kan. Dia ni datang daripada Bani Ghifar di Mekah kan. Dia tak duduk di Mekah di bandar tu. Bani Ghifar ni agak jauh daripada Mekah. Tapi satu hari dia dengar daripada kampung dia adanya utusan yang mengaku dia Nabi di Mekah. So apa yang dia buat? Dia minta adik dia pergi ke Mekah, pergi spy siapa yang kata dia ni Nabi ni kan. Nak tahulah apa info yang lebih tepat. Adik dia pun pergilah daripada kampung dia, pergi ke Mekah, dapatkan info. Adik dia balik, betul lah ada seorang nama dia Muhammad, mengaku Nabi sekian-sekian. Tapi Abu Zar ni dia ada curiosity sangat tinggi lah. Bila dia dengar cerita pada adik dia tu, dia rasa macam tak sedap lah, kena pergi sendiri kan. Dia pergi sendiri jumpa Nabi SAW, dengar Nabi punya hujah-hujah, dia masuk Islam, Masya Allah. The moment dia masuk Islam, dia pergi ke Kaabah mengisytiharkan keislaman dia. Dia isytihar Islam dia terus kena pukul. Kena pukul teruk sangat, balik kepada camp Nabi. Nabi kata, tak payahlah Abu Zar buat macam ni. The next day dia pergi lagi rupanya. Hari berikutnya dia pergi lagi ke Kaabah, pergi lagi mengisytiharkan keislaman dia, kena pukul lagi. Sebab ni pada awal Islam ni, orang masih lemah lagi. Kena pukul lunyai, balik jumpa Nabi, Nabi kata, macam ni Abu Zar. Kau balik ke kau punya kaum, Bani Ghifar tu, kau Islamkan mereka. Tak payah duduk kat sini, kat Kaabah ni, orang kat Mekah dah teruk Yang bekas kepala, ada pemimpin-pemimpin yang ganas, ada pembesar-pembesar Quraisy yang berkuasa. Kau balik ke kaum kau, dan cuba untuk mendakwahi mereka. Subhanallah, balik ke Bani Ghifar. Kalau study Bani Ghifar ni gangster tau, Bani gangster di Mekah. Dia macam Yakuza lah. Kerja mereka rompak orang, potong orang lalu jalan, curi barang dagangan. Pengganas semua Bani Ghifar ni. Tetapi berjaya diislamkan oleh Abu Zar, hampir keseluruhannya, Masya Allah. Luar biasa Abu Zar Al-Ghifari. Kena bacalah cerita dia ni kan. Dia ni antara sahabat yang lewat juga meninggal. Dan ketika zaman-zaman pemerintahan khalifah yang Khulafaur Rasyidin tu, Abu Zar ni banyaklah menjadi mata-mata ataupun menjadi apa katanya, menjadi orang yang meluruskanlah sahabat-sahabat ataupun tabi'in yang mungkin terseleweng kan. Sebab dia ni sangat zuhud lah. Dia tegur Uthman, dia tegur Uthman lah banyak. Zaman Uthman tu banyak dikonflik. Nampak mewah sikit tegur. Nampak orang ni macam ni tegur. Sebab dia teringat-ingat zaman bersama Nabi ni sangat sederhana, simple kan. Dia kuatlah menegur orang, membetulkan mana yang tidak lurus. Subhanallah. Nanti baca cerita dia kan. Oleh kerana itu, bila maksiat seorang Muslim itu bertambah, maka bertambahlah kadar jahiliah yang ada padanya. Tapi dia tidaklah menjadi jahiliah penuh, kecuali bila dia mensyirikkan Allah dalam ibadahnya, atau dia beriktikad bahawa sebahagian dari perkara yang diharamkan Allah adalah halal, atau beriktikad bahawa sebahagian daripada yang dihalalkan Allah adalah haram, dan beriman hanya pada sebahagian dari syariat Allah dan kufur pada sebahagian yang lain. So kita kata kat sini lah, bila orang tu buat maksiat kan, itu menunjukkan dia buat keadaan jahiliah dalam konteks maksiat yang dia buat sahaja. Makin bertambah maksiat tu, makin bertambahlah kadar jahiliah dia kan. Dia tidaklah jatuh syirik pun, melainkan jika dia betul-betul mengingkari benda yang haram ataupun mengingkari benda yang halal, ataupun mengambil sebahagian daripada syariat dan kufur pada sebahagian yang lain. Itu baru keadaan kita kata dia telah pun terkeluar daripada Islam. So actually masyarakat yang banyak sebenarnya kategori ni kan, kategori jahiliah, bukannya kategori kufur lah sebenarnya kan. Sebab orang Islam ni mereka percaya je, tahu je keharaman arak, kena solat 5 waktu, tidak boleh ambil rasuah, tak boleh berzina, tapi mereka buat juga kerana kelemahan iman lah kan, kita kata, ataupun kuatnya dorongan al-hawa. So sebab tu kita kata umat
berada dalam keadaan jahiliah. Bukan masalah kufur atau muslimin, tapi dia dah pertemuan Islam dengan jahiliah yang berlaku kat luar sana kan. Sebab itulah pemikiran tu dimasukkan. Oh, couple boleh, tengok aurat boleh. Kalau dah umur 18 tahun boleh tengok kan aurat-aurat. Sebab ada doktor ni, kalau you umur 18 tahun, you dah boleh tengok dah. Scene-scene yang tak bagus, drama-drama yang ada adegan-adegan yang pelik. So orang terbentuklah pemikiran, okay, kalau kita belum lagi berumur 18 tahun, kita tak boleh tengok. Tapi after 18 tahun, kita dah boleh tengok macam-macam. Katanya, inilah serangan-serangan yang dibuat oleh musuh kan, yang meracuni pemikiran anak-anak Islam. Boleh turun lagi, inilah rahsia kenapa Rasulullah SAW memberi amaran agar berhati-hati ketika mengkafirkan individu yang zahir Islam, sebagaimana sabda baginda yang bermaksud barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai si kafir, kembalilah kufur itu kepada salah seorang dari mereka. Jika benar, maka kafirlah orang yang dikatakan, jika tidak, kembali kufur itu kepadanya. So Nabi beri peringatan supaya kita ni tidak semudah-mudahnya menjudge orang. Again, kita baca ni bukan nak judge orang, tapi nak menilai masyarakat, nak menilai keadaan yang teruk supaya kita ni bekerja kan. Sebab kita nak tengok masyarakat dalam rangka seorang da'i yang mengajak pada Islam. Kalau dia teruk, dia jahiliah, bukan kerja kita pergi kata dia, "Oi, kau jahiliah, oi ni jahiliah," tak. Kerja kita lah mengeluarkan dia daripada kegelapan-kegelapan berkenaan. Sebab Nabi memberi amaran tegas, kalau barang siapa yang berkata kafir pada saudara dia, it's either tu lah, sama ada betul-betul orang tu kafir, kalau tak betul, kekafiran tu balik kepada dirinya. Ini juga rahsia yang mendorong Imam Hasan al-Banna agak ketat dalam usaha dalam masalah ini dan menyebutkan dalam usul Ishrin yang bermaksud, ini adalah apa yang dibuat oleh Imam al-Banna. Dia juga menyimpulkanlah isu kafir-mengkafir ni dalam salah satu usul dia. Usul 20 ni satu prinsip lah, usul lah, perkara asas yang telah pun dibuat, ijtihad oleh Imam al-Banna. Dia ditulis 20 usul sebagai panduan untuk seseorang itu faham Islam. Sangat baguslah. Simple je lah kan. Dia hanya menyimpulkan 20 usul, 20 prinsip macam mana nak faham Islam. Untuk mengelakkan orang bergaduh, untuk mengelakkan berlakunya perpecahan, untuk menggalakkan berlakunya penyatuan, maka dia cadangkan orang Islam belajar 20 usul ini. Jadi dalam usul 20 ini, ada satu usul, which usul terakhir, usul ke-20, menceritakan topik kekafiran ini. Dikatakan sini, kita tidak akan mengkafirkan seorang. La nakfur musliman aqra bisyahadatain. Kita tidak akan mengkafirkan seorang Islam yang telah mengikrarkan ataupun mengucapkan dua kalimah syahadah dan beramal mengikut tuntutannya dan menyempurnakan apa yang difardukan kepadanya hanya semata-mata kerana pendapat yang dipegangnya atau satu maksiat yang dilakukannya, kecuali jika dia mengaku kalimah kufur. Jadi kita kata kat sini kan, kita tidak akan mengkafirkan orang-orang yang telah pun mengucap kalimah syahadah dan telah pun membuatlah tuntutan-tuntutan tu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya kafirkan dia hanya semata-mata apa? Kerana pandangan yang dipegangnya. Sebab ni kan ada zaman orang suka nak kafir ke orang hanya kerana berbeza pandangan. Contoh kat Malaysia ni ada kan isu ni kan, isu politik Malaysia kan. Kalau kita baca sejarah politik Malaysia tahun 70-an, 80-an ni, memang sukalah ni orang PAS kafir kat UMNO. This is reality sebenarnya kan. Kita tak ada zaman tu, kita tak rasalah. Punya ada orang sampai tahap macam tu kan. Ni kalau tak ikut parti Islam lah, so-called kan. Ni kira keluar dari Islam lah. Padahal itu parti Islam, bukan Islam. Sebab ni pemikiran-pemikiran yang ekstrim lah sebenarnya kan. So dia kata kat sini, kita tidak akan mengkafirkan orang hanya semata-mata kerana pendapat yang dipegangnya. Okay, kalau dia tu contohnya kita ni penyokong Manchester United, kita pun kufurkan penyokong Liverpool kan sebab tak ikut aku punya kelab contohnya ataupun sebagainya lah. Juga atau kita akan kafirkan dia jika satu maksiat yang dilakukannya. Walaupun dia tu buat maksiat pun kita tidak akan mengkafirkan dia, kecuali bila keadaan kita boleh hukum kafir tu, kecuali jika dia mengakui dengan kalimah kufur atau menyangkal perkara yang perlu dan sepatutnya diketahui dalam agama. Ini taklah dia ingkar benda yang telah pun tetap diketahui dalam agama, benda tu mendustakan keterangan Al-Quran atau mentafsirkannya mengikut satu perspektif tidak menepati uslub bahasa Arab tentang satu perkara, atau membuat suatu amalan yang tidak dapat membawa pengertian lain selain daripada kufur. So ini je keadaan-keadaan yang boleh kan. Dia ingkar, dia seleweng Al-Quran dan dia buat satu tindakan
yang tak boleh dah kita interpret, melainkan dia sedang buat satu benda yang kekufuran. Contohnya dia sembah berhala. Of course lah sembah berhala tu kufur kan. Kita tak boleh kata, oh tu bukan sembah tu, dia pergi cuci-cuci je. Tak ada. Sebab tu bila berlakunya isu yang pemain hoki apa Malaysia kan yang kahwin dengan pemain hoki India tu, bila dia buat ritual keliling berhala kan, benda tu timbul konflik sebab perbuatan tu memang jelas tidak boleh ditafsirkan perkara lain lah. Dia hanya boleh diinterpretasi sebagai satu sembahan dan membawa kekufuran sebenarnya. Membawa kekufuran. Tapi walaupun adanya panduan oleh Imam Al-Banna ni, panduan ini supaya kita tidak mengkufurkan orang. Kalau orang tu buat benda-benda yang boleh dikatakan kufur, hanya qadi yang boleh ataupun pemimpin yang boleh menjatuhkan hukum tu. Kita sebagai orang publik tidak boleh juga sebenarnya. Kalau kita nampak orang tu buat action-action tu, kita tidak boleh nak judge kufur pada dia kan. Tapi kita nampak itu perbuatan kufur. So kerja kita hanyalah menegur, menasihat, membimbing mereka. Ini kefahaman Al-Iraqi, seorang ulama lah. Dia mensyarahkan buku 20 usul yang dituliskan oleh Ahmad Al-Banna tu. Dia kata apa? Mengkafirkan seorang Muslim dalam erti mengeluarkan dari Islam adalah suatu yang sangat berbahaya. Mesti ada perkara yang membuktikan kekufurannya secara jelas dan terang seperti lahirnya darinya perkataan atau perbuatan tidak dapat disangka lagi kekufurannya. Contohnya, ia menolak satu yang qati'i dalam agama. Qati'i ni benda yang qati'i ni benda yang muktamad, putus qati'i. Contohnya solat qati'ian. Muktamadlah solat 5 waktu kan. Tidak ada khilaf. Tapi kalau benda tu ada khilaf, dia bukan qati'i. Contohnya apa ada khilaf? Contoh kan, berhijab. Pakai tudung kan. Adakah orang yang berhijab tu dia ni? Soalan sikit, tanya sikit. Soalan lagi. Soalan dia apa? Kalau orang tu dia ingkar kewajipan bertudung yang berhijab, macam mana? Kafir. Sebenarnya orang tak pakai tudung ni, dia ingkar ke dia tak nak pakai? Tak tahu kan? Tak nak pakai. Kalau tak nak pakai tak apa. Tapi kalau dia ingkar, itu pun kita nak kata dia kufur juga. Sebab kewajipan bertudung ni, ini khilaf lah sebenarnya. Sebab ada pandangan yang ni lah kan, yang gharib, pandangan-pandangan yang asing yang mengatakan tidak wajib menutup kepala. So kita tak boleh nak kata macam itulah kan, sebab kewajipan tu dia tidak muktamad. Okey, tapi kalau solat, puasa dia muktamad. Kan? Sebab dia qati'i, nak cerita tentang perkataan qati'i kat sini. Contohnya ialah menolak satu yang qati'i dalam agama, seperti kewajipan solat, pengharaman riba. Ni muktamad ni, riba ni sebab ada Al-Quran kan. Perlunya terikat kepada Islam. Atau dia mempersendakan Islam atau Al-Quran, mencaci Allah dan Rasulnya, sengaja melumurkan Al-Quran dengan kekotoran atau menolak perkara yang terang-terangan dalam Al-Quran, menyangkal hari akhirat atau berkata syariat Islam telah lapuk, ketinggalan zaman dan tidak layak lagi untuk dilaksanakan dan tidak lagi diperlukan pada masa kini. So ini semua keadaan yang kata Al-Iraqi boleh menjatuhkan seorang itu dalam kekufuran. But again, orang yang akan putuskan itu bukan kita. Ini semuanya menjadikan pengucapnya atau pembuatnya sebagai kafir tanpa ragu-ragu lagi. Kafiran qati'an dia kata kat sini. Okay, boleh turun sikit lagi. Apalah kita bincangkan kafir pagi ni. Kita sebenarnya nak cerita tentang realiti masyarakat lah. Kan? Yang ada orang yang ada orang berada dalam keadaan jatuh kufur. Tapi ada besarnya orang ni, sebenarnya mereka ni bukan kufur, tapi mereka ni berada dalam jahiliah. Iaitu mereka bukan ingkar, tapi tidak melaksanakan arahan dalam Islam. Tetapi jika dia melakukan beberapa maksiat, seperti minum arak dalam keadaan dia masih mengakui perkara-perkara asas dalam akidah, okay. Boleh turun lagi, maka ketika ini dia hanyalah seorang Muslim yang berdahaka, bukan kafir. Begitu juga jika dia berkata atau melakukan sesuatu yang masih boleh ditakwilkan lagi, maka tidak boleh dikafirkannya lantaran perkataan dan perbuatan itu. Namun perlu disebut bahawa kita kadang-kadang menamakan setengah perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut tertentu sebagai kufur, seperti mana terdapat dalam nas-nas syarak. Contohnya hadis
tarkus salah kufur kan, masya-Allah. Ini datangnya perkataan, kenapa kita kata setengah perkataan tu setengah perbuatan kita refer dia sebagai kufur walaupun dia bukan kufur. Faham kan? Sebab tu kat sini, namun perlu sebut bahawa kita kadang-kala menamakan setengah perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu sebagai kufur. Seperti mana terdapat dalam nas-nas syarak, contohnya hadis, meninggalkan solatlah kufur. Tadi kita belajar secara prinsipnya, kalau dia tinggalkan benda tu, dia tak kufur. Dia hanya kufur bila dia ingkar. Tapi ada setengah keadaan, perbuatan dia tak ingkar, tapi dia tak buat tu, dia refer sebagai kufur. Cuma kufur kat sini bukan kufur. Sebab tu adanya term kufru duna kufru tu. Kufur yang tak sampai kufur. Faham ke? Faham. Faham. Baik, kalau faham alhamdulillah. Maknanya kenapa Nabi kata kufur kat sini? Tarkus solah kufru. Nabi nak kata beratnya tinggalkan solat tu. Soalnya dia kufur. Tapi dia bukan kufur. Bukanlah bila orang tu tinggalkan solat, perbuatan dia tinggalkan solat tu mengeluarkan dia daripada Islam. Tak. Tapi nak kata beratnya kesalahan tinggalkan solat tu seolah-olah dia kufur. Sebab tu kita refer dia perbuatan tu kufur. Walaupun sebenarnya dia tidak kufur. Kerana inilah datanya istilah kufru duna kufru. Tetapi dalam mengkafirkan seorang individu tertentu hendaklah wujud secara yakin. Hendaklah wujud secara yakin perkara-perkara yang menjadikannya kafir, seperti dia menyangkal bahawa solat itu boleh turun sikit amal. Okey, seperti dia menyangkal bahawa solat itu fardu atas seorang yang diminta supaya bertaubat kerana tidak bersolat. Sekiranya kamu tidak mahu solat, kami akan bunuh kamu. Dia terus berdegil dan lebih suka dibunuh, maka ini menunjukkan hatinya kosong dari iman dan matinya adalah sebagai seorang kafir. Okey, inilah kecuali orang yang tak solat dan dia juga mengingkarlah kewajipan solat berkenaan. Begitu juga perlu diketahui bahawa kufur ada dua jenis. Kufur yang kecil yang tidaklah mengeluarkan pengaruh dari Islam, kufur yang besar yang mengeluarkan pengaruh daripada Islam. Blablabla, habislah kita skip lah part ni sebab ini hanyalah extension lah penjelasan daripada Al-Iraqi ni. Boleh turun lagi. Okey. Ini dah sampai penutup lah, penutup bab yang pertama kan. Sangat bagus untuk dia ni. Kita habiskan untuk ni, kita boleh tangguh lah kan. Turun sikit, nak tengok topik apa ni? Hasasiyah Nafsul Mu'min. Okey. Atas sikit. Sorry. Nak tengok tajuk tadi. Okey. Topik ataupun penutup bagi bab satu ni. Topik dia kata kat sini lah, hasasiyah kan. Hasasiyah nafsu al-mu'minah. Apa maksud hasasiyah ni? Hasasiyah ni adalah sensitif kan, ataupun peka. Kalau tengok dalam surah apa Dicari Al-Quran. Amal surah apa Ahassa Isa bin Maryam. Falamma ahassa Isa bin Maryam qala man ansari ila Allah. Qala nahnu ansarullah. Macam Al-Baqarah atau Al-Imran. Macam Al-Baqarah kan, falamma ahassa. Tapi nak kata dalam surah tu, dalam ayat tu, bila Nabi Isa ni ahassa tu dia boleh sense. Dia boleh hasasiyah ni apa dia tak nampak benda tu, tapi dia boleh senses berlakunya kekufuran yang mendadak dalam kalangan Bani Israel ketika itu. Falamma ahassa Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa boleh senses ni apa bahasa Melayu dia? Ya Allah, susah nak cerita perkataan ni. Dia boleh indera tu lah, dia boleh rasa lah, hasa tu kan. Dia peka, nampak je tanda-tanda kekufuran, dia berkata kepada pengikut dia, man ansari ilallah, siapa nak bantu agama Allah ni? Maka berkatalah Hawariyun, nahnu ansarullah. Jadi itulah jiwa hasiyah ni nak kata kat sini. Untuk orang beriman ni, dia ada perasaan hasasiyah. Iaitu dia boleh sense, tak kena ni. Ni kenapa lelaki perempuan ni? Dia benda tak berlaku, dia boleh nampak dah. Sebab iman tu dia menyebabkan orang tu sensitif kan dengan maksiat, dosa, jahiliah. So kat sini nak simpulkan lah. Apa yang kita baca the whole topik satu ni, sepatutnya kita ni macam mana stand kita. Jiwa orang beriman tu peka sensitif dia kata. Inilah perkataan dia, peka sensitif tu hasasiyah.
nafsul mukmin tu peka dan sensitif. Kita nak teruskan ke nak habis kat sini dulu? Sebab ramai tak ada ni kan. Tak ada Baim, tak ada Adik. Boleh stop kot. Boleh start kot Najmi dah penat dah. Sarapan. Okay, tak apa Nanti Anton baca dulu topik ni. Tapi baguslah dia simpulkan bahawa walaupun kita kata kita ni tak boleh nak kafir ke orang, bila kita kata kita tak boleh kafir ke orang, jangan pula kita rasa ikut dia lah. Tak boleh macam tu lah kan. Ataupun alah dia ni bukannya kafir pun, maksiat je. Tidak boleh kita ada pandangan macam tu. Kita kata kafir ni diingkar, tapi kalau maksiat ni dia hanya fasik, jahiliah aja. Jangan rasa fasik ke jahiliah ke dosa kecil ke benda yang kecil. So penutup ni Syekh nak kita ni menimbulkan ataupun mendidik diri kita berasa sensitif dengan setiap perkara-perkara yang salah yang dibuat oleh orang dalam Islam. Sama ada orang yang buat tu kita sendiri ataupun orang sekeliling kita kan. Sebab dengan sensitivity ni lah kita akan bertindak kan. Kalau seorang da'i tak rasa sensitif, macam dia nak bertindak kan? Sebab dia nampak benda tu, ni biasa je. So dia pun tak buat ambil action. Kerana itulah dimulakan bab pertama ni, cerita tentang kita menolak al-hawa, ditutup dengan satu topik perlunya seorang mukmin itu merasa sensitif dengan asyik-asyik berlaku di sekeliling dia kan. Kita nampak sekeliling kita ada masalah kan, kita betul rasa peka, rasa nak ubah, rasa ni salah, tak betul. Kalau kita ada benda tu, maknanya kita ni tak ada jiwa yang sensitif kan. Nabi SAW sangat sensitif. Sebab itu Nabi pergi berkhalwah ke Gua Hira kan. Ketika itu tidak ada Quran lagi yang boleh cerita ni betul ni salah. Tidak ada lagi wahyu yang turun untuk mengatakan ini betul ni salah. Tetapi Nabi dah boleh senses this is wrong. Buktinya apa? Nabi tak ada panduan tapi Nabi nampak salah kan. Nabi rasa tak sedap. Orang mensyirikkan Allah, ada patung kat Kaabah, ada penzinaan, penindasan, minum arak, riba. So dia rasa tak best. Dia rasa ni tak kena dengan jiwa fitrah seorang manusia yang bersih kan. So nampak adanya perasaan sensitif dalam diri Nabi SAW, maka Nabi mengambil keputusan menjauhi masyarakat tu, pergi ke gua untuk bertahanus kan, membersihkan diri. Sampai Allah Ta'ala memberikan wahyunya, lepas itu Nabi tak lagi kembali ke gua tu. Dah tak kembali ke gua dah dapat wahyu ni. Terus menggunakan wahyu itu untuk mengubah masyarakat di luar sana. Jadi kita cubalah kan kembalikanlah sensitivity kita ni. Kadang-kadang sebab kita lali kan, dia jadi apa dipanggil desensitize kan. Sensitif ni, desensitize ni maksudnya mematikan rasa sensitif kita sebab kita sering nampak benda tu, kita jadi macam okey kot. Kita dengar orang buat, kita nampak orang buat, kita baca berita, baca semua. So benda ni menghilangkan rasa sensitif kita kepada perkara-perkara yang sedang berlaku dalam kalangan umat di luar sana. Allah Alam, kita sama-sama kan cuba untuk baca lagi, fahami dan share lah apa yang discuss ni pada kawan-kawan yang lain. Allah Alam, sedikit saja dapat kongsi pada pagi ini. Silakan kita sama baca sendiri, baca dulu baca dan mungkin ada further info tu kena cari kan. Habib Bourguiba ke, Al-Iraqi ke, Usul 10 ke, nanti kena baca lah, kena buat further study kan. Sebab nak cover semua tu tak sempat lah kat sesi ni. Ada soalan ke sebelum kita tangguh? Ada ke soalan ke apa-apa? Bang. Boleh ke kalau kita apa ni? Contohlah kita tengok kawan kita tak solat. So, lepas tu kita tak tegur sebab kita kata dia tahu benda tu salah. Dengan kita tak tegur sebab dengan alasan kita tahu yang dia dah tahu tak solat tu salah. Tak boleh lah. Kena tegur juga. Satu, kita assume je dia tahu kan. Yang keduanya, dia mungkin menunggu je peringatan tu. Ketiganya, kita dapat pahala tegur kan. Okay. Kalau semua orang rasa macam tu, tak adalah kerja da'i kan. Alah, semua orang tahu sebenarnya orang Islam. Tapi sebab tu datanya orang yang menegur tu, mengajak. Kenalah kata tegur sebenarnya dengan cara yang berhemah lah kan. Kenalah buat sebab apa guna kita kan, sebab Nabi kata ad-dinu nasihah. Kata sahabat, qulna liman? Qulillah wali rasulih wali kitabih wali a'immatil muslimin wa ammatihim.
termasuk nasihat itulah kepada sesama umat. InsyaAllah, wallahu alam. Yang lain ada soalan ke? Hmm. 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 Faham? Tadi kita bincang, kita yang menafikan benda tu. Maksudnya kita ingkar terus. Nabi tidak ingkar kan. Tapi Nabi ni macamnya, contohlah kita tak suka tu benda tu. Contoh kita tak suka makan petai kan. Kita katalah, aku haramlah kat atas diri aku petai ni. Tapi atas diri kita je. Kita tak kata, inilah dari segi hukumnya haram. Tak ada. Faham ke? Konteks Nabi tu, dia menghalang diri dia je. Yang dia asalnya macam tu. Tapi Allah tegur kan. Allah tegur. Allah tegur bukan sebab Nabi ingkar. Allah tegur sebab kalau Nabi ada stand tu boleh salah fahami oleh orang lain. Sebab Nabi ni kan sumber hukum kan, masyru'. Boleh faham kan? Dan cuma kisah tu kan dia ada khilaf kan. Sebab turun surah At-Tahrim kan ada perbezaan pandangan kan. Cuma teguran itu Allah tak nak, Allah tegur Nabi kerana Nabi ni menghalalkan benda yang haram atau mengharamkan benda yang halal walaupun hanya ke atas dirinya tidak boleh. Sebab Nabi bukannya entiti yang boleh memutuskan ini halal atau haram. Satu benda tu halal atau haram, walaupun ke atas diri dia saja, dia mesti datang daripada Allah SWT kan. Sebab Nabi ni hanyalah convey message daripada Allah SWT. Cuma dalam kes ni, Nabi tak masuk dalam perbincangan tadi. Sebab dia hanya kata benda tu haram dalam konteks dia tak suka lah. Itu pandangan dia, tapi bila dilihat oleh umat, dia macam menghalalkan benda yang hukum kan. Okay, faham ke? Konteks tu dia kat atas diri dia lah. Tapi sebab dia tu Nabi, walaupun dia kata kat atas diri dia, dia boleh difahami oleh orang lain, kat atas semua orang, kan? Sebab tu Allah menegur Nabi buat macam tu. Macam kita kan, tadi contoh tak suka makan budu kan. Kita kata, budu ni haram. Aku mengharamkan budu atas diriku. Sebenarnya kita haram kat diri kita je, orang lain tak kisah pun. Tapi katalah Yusuf Qaradawi kata macam tu. Katalah pergi bagi budu kat Dr. Yusuf Qaradawi kan. Dia pun hidu. Busuknya, haram ni. Jadi fatwa pula. Salah macam tu. Padahal dia tak suka untuk dia je. So Nabi tak boleh kata macam tu sebab kata-kata Nabi tu dia boleh memberi kesan kepada seluruh orang. Sama-sama. Yang lain tak ada kan? Kalau tak ada, wallahualam kita tangguh dulu. Fahim ada ke soalan ke? Tak ada. Tak ada. Amal ada? Last but not least. Tak ada. Wallahualam, jazakumullah khair semua. Kita berfikir, cuba mengaitkan apa kita bincang dan bertanya ni bagus kan? Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul As. InsyaAllah kita akan jumpa lah pada hari Ahad nanti insyaAllah. Selamat berhujung minggu, selamat bermuat pada Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.